Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kita berhenti hadis apa dah? Kata nak? 58. Qurrah tu dah. 58. Salam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qurrah radhiyallahu anhu berkata, hadis 58. Qurrah radhiyallahu anhu berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala zira qamisihi qala fa adkhaltu yadiya fi jaybi qamisihi famasistul khatama. Daripada Qurrah radhiyallahu anhu berkata, Qurrah ini namanya Iyas bin Ri'ab al-Muzani. Qurrah bin Iyas bin Ri'ab al-Muzani radhiyallahu anhu. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Basrah, iaitulah di Iraq. Dan Qurrah ini orang yang meriwayatkan hadis daripada dia tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya anak dia seorang saja, iaitulah Muawiyah bin Qurrah. Dia ada cerita pasal hadis Nabi. Dia ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang riwayatkan hadis daripada dia tentang hadis Rasulullah hanya anak dia seorang sahaja yang bernama Muawiyah bin Qurrah. Maka Qurrah radhiyallahu taala anhu berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan daripada kabilah Muzainah bagi menyatakan bai'ah kepadanya, iaitu bagi menyatakan taat setia mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu baju gamis baginda terbuka, yakni jubah Nabi inilah terbuka, atau mungkin maksudnya butang baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka.
Jadi di sini dalil menunjukkan kata pakaian Nabi boleh ditutup, boleh dibuka, yakni ada butang. Jadi pakaian yang sempurna, baju yang sempurna, dia boleh serelung kepala masuk, dia boleh serelung tarik keluar. Itu pakaian hak sempurna. Walaupun pakaian jemaah tapi serelung boleh, nak buat keluar tak boleh, leceh. Dia beli baju 300, dia serelung gitu. Lepas tu dia suruh orang jahit permanent bagi mati tu, pakai baju tu sepanjang hidup dia. Itu pakaian yang tidak sempurna, bahkan ia bukan jenis pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku di sini aku qurrah memasukkan tanganku ke dalam baju baginda dan menyentuh tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dah. Jadi beberapa bilangan rombongan yang hadir pada ketika tu untuk taat setia berbai'ah dengan Nabi tidak kurang daripada 300 orang yang mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud depa mai jumpa Nabi iaitu tak lebih daripada 400 orang, tak kurang daripada 300 orang. Barangkali 320, 350, yang pentingnya tak lebih daripada 400 orang yang mai untuk berbai'ah taat setia dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawasanya harus kita berpakaian mempunyai butang, harus. Nah, kalau kita berasa mudah tak pakai butang, dipersilakan. Tapi harus pakai butang sini, tak jadi masalah, memudahkan urusan kita nak pakai dan nak buang. Dan qurrah juga dia serelum tangan masuk. Maknanya bila dia serelum tangan masuk membawa erti terbuka luah sampai tangan boleh masuk. Maka di sini kita kena faham bagi elok, terbukanya walaupun dapat dilihat daripada atas di sini boleh serelum masuk, membawa erti terbuka tetapi tidak menampakkan aurat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang lelaki dia keluar rumah dia tak boleh tak pakai baju. Hak kita duk ngaji lah. Nah, hak kita duk ngaji dengan guru kita tak boleh dikatakan berdosa. Walaupun dia pakai kain atas pada pusat, dia keluar begitu siram pokok bunga ke, cuci motor ke, kereta ke, maka tak boleh hukum dia, bahkan berdosa. Kerana apa? Kerana walaupun dia tak mendedahkan aurat, tetapi dia mendedahkan aib yang ada pada batang tubuh dia. Ni kena jaga nah. Dia tak jadi aurat, tetapi mendedahkan aib yang ada pada batang tubuh kita. Dan di sini juga dapat kita faham lagi kalau kita sembahyang. Orang nampak dari atas sampai batasan aurat, semayang kita batal. Mayang kita batal. Kalau orang nampak dari bawah, kita mayang surau kayu, orang dia mengendak ke bawah, nampak pokok pisang ada di atas. Tak. Batal tak? Tak batal. Pasal nampak dari bawah. Walaupun dia duduk lenggak hak tu imamnya 3 minggu, batal tak mayang tu imam tu? Tak batal. Pasal apa? Sebab bila mana menampakkan aurat daripada arah bawah, maka dia tidak memudaratkan salat, yakni sah sembahyang dia. Yang tak boleh nampak dari atas, nampak dari depan, nampak dari belakang, nampak dari kanan, nampak dari kiri ataupun keliling badan kita mendedahkan aurat, maka membatalkan salat. Begitu juga anak kecil yang belum kerat, tak sunat lagi, jantan lah terutamanya. Kita duduk mayang, tiba-tiba waktu kita tahiyat akhir dia main duduk atas kita. Kita tahu dah dia tak kerak ni. Lepas tu dia pakai pampers dah. Satu dah. Maka kalau dia duduk lama, tuan-tuan, pada adat kita kata lama dia duduk, maka batal sembahyang kerana dihukum sebagai menanggung najis. Dia kata, gimana tanggung najis ke dia kencing pun?
Memang dia tak kencing, tetapi sisa air kencing berada dalam kulfah. Dia panggil, dia punya kulit dia depan kemaluan tu aduk takung tu, maka dikira bernajis. Sebab tu Islam menggalakkan sunat sebelum balik dia kerak. Laki lah terutamanya. Kalau perempuan tak jadi masalah. Lepas salin tu memang kita kerak semua dah. Hak jantan ni. Anak, kalau dia kerak, anak kita meduk atas kita 20 rakaat yang tarawih pun tak ada masalah. Selama mana kita yakin pada kemaluan dia, batang tubuh dia tidak ada tak ada najis. Tu dia. Ataupun dia pakai pampers. Dia dah kerak dah, tapi kita bagi pakai pampers. Pasal dia tak reti lagi nak kencing, nak abang guna. Dan dia duduk atas kita. Dan kita yakin, pada zon kita yakin, berat sangka, kata dia tak kencing lagi, pampers dia tak ada yang kencing. Maka sah semayang tersebut. Ni apa ni? Syarat-syarat yang kita kena penuhi. Antaranya apa dia? Suci batang tubuh kita dan jangan tanggung najis. Ni dah. Baik. Hadis yang seterusnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yatawakka'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini kita sebut dah hadis sebelum ni, jumpa dah Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan bersandar, yatawakka'u. Makna yatawakka' bersandar, bukan sandar belakang macam saya ni. Makna bersandar di sini, Anas bin Malik dicerita ni hal keadaan Nabi ketika mana di hujung usia. Yakni Nabi waktu sakit, Nabi nak bangun tak boleh, jadi Nabi yatawakka'u, yakni bersandar. Istilah sandar di sini bukan sandar je tu, membawa erti bila Nabi dicempung. Mudah faham. Tani Usamah, Nabi cempung duk itu. Nabi duk sangga pergi dia. Itu maksud sandar. Kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ni adalah siapa? Adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia Zaid bin Harithah, anak angkat juga. Lepas tu kahwin dengan Ummu Aiman, dapat Usamah bin Zaid. Jadi kalau Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, kahwin dapat anak, maknanya Usamah ni cucu angkat lah kita kata. Tapi ulama menyatakan Nabi tidak menganggap dia cucu angkat, tetapi Nabi tetap menganggap Usamah ini sama dengan bapa dia Zaid bin Harithah, nak menunjukkan betapa kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid bin Harithah dan juga Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Usamah bin Zaid ini, ayah dia siapa? Ayah dia adalah Zaid bin Harithah, syahid dalam peperangan Mu'tah tahun ke-8 Hijrah. Tapi itu nah. Usamah, ayah dia nama Zaid bin Harithah, syahid dalam peperangan Mu'tah. Dan Zaid bin Harithah juga adalah siapa? Adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada pembantu Rasulullah yang masyhur kita dengar, Anas bin Malik, Ummu Aiman. Jadi antaranya juga, antara mereka iaitulah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Zaid bin Harithah ini adalah pembantu yang asalnya adalah pembantu Sayyidatuna Khadijah. Awal-awal dia adalah pembantu Khadijah. Bila mana Khadijah kahwin dengan Nabi, maka salah seorang daripada pembantu dia yang ramai, dia hadiahkan Zaid bin Harithah menjadi pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka pada ketika itu, ketika mana Zaid bin Harithah diserahkan oleh Khadijah, waktu dia status dia hamba. Dia mesti hamba. Jadi bila duduk di bawah Nabi, maka Nabi memerdekakan Zaid bin Harithah
dan Nabi mempertemukan jodoh Zaid dengan Ummu Aiman radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dan Ummu Aiman ni siapa dia? Adalah khadam kepada ayahda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Khadam kepada Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dan ditambah lagi oleh para ulama bahawasanya bila kahwin Zaid dengan Ummu Aiman, maka lahirlah Usamah bin Zaid yang disebutkan dalam hadis ni yang Nabi yatawakkau, Nabi yakni cempung atas kepala bau dia. Walaupun demikian, Usamah bin Zaid ini tuan-tuan, Nabi SAW lantik dia menjadi panglima tentera hal keadaan usia dia tak sampai 17 tahun. Nabi lantik dia jadi panglima tentera umur tak sampai 17. Barangkali umur 16 dekat tempat jadi panglima tentera. Ada tak di Malaysia panglima tentera umur 17? Tak ada. 17 duk main PUBG dah ni. Duk main PUBG. Tapi dilantik oleh Nabi Usamah radhiyallahu anhu sebagai salah seorang daripada panglima tentera. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika mana Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid bin Harisah menjadi panglima tentera, pada ketika itu ada dah sahabat yang lain yang lebih senior daripada dia. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, yakni hak lebih tua daripada dia. Tapi Nabi lantik Usamah nak menunjukkan bahawasanya masing-masing para sahabat mempunyai kepakaran masing-masing. Satu. Yang kedua, dalam masalah ilmu, dalam masalah kepakaran, dia tidak melihat kepada tak melihat kepada umur. Kita nak buat rumah, walaupun kita pensyarah universiti, kita ada pangkat profesor madya segala bala kot depan, kita nak buat rumah, adakah kita boleh mendabik dada saya profesor madya, apa jenis rumah saya boleh buat? Lagu tu lah. Tak. Kita kena bagi siapa ikat bata? Tukang ikat bata. Tukang tu ada profesor tak? Tak ada. Orang biasa sahaja. Maknanya nak ajak jangan sombong. Mu profesor tak mana pun, rumah profesor orang Indon buat. Tak. Rumah menteri tak mana pun, bukan menteri tu ikat bata. Siapa ikat bata? Buruh binaan yang buat. Kalau suruh menteri, bahkan dia menteri perumahan sekalipun, perban rumah dia suruh dia buat diri ngok. Tak jadi ya, rumah hak dia perban dulu. Barangkali jadi kotak saja ya. Nak jadi menteri pun jangan belagak sangat. Nak bantu ya. Kan? Habis ya tu. Kemudian para ulama mengatakan lagi bahawasanya di antara kejayaan Usamah radhiyallahu taala anhu wa ardah, apa dia? Iaitu berjaya menjatuhkan kerajaan Rom. Di antara kejayaan beliau menjatuhkan empire kerajaan Rom. Walaupun usia tak sampai 17 tahun, tetapi diberi amanah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Beliau di sini beliau Rasulullah memakai qitri yang diselempangkan di bahunya. Kain qitri ni kain apa? Kain rida yang kasar. Dia ada kain rida hak jenis lembut, ada kain rida hak jenis kasar. Jadi Nabi pakai kain qitri yang sifat dia kasar. Pasal apa Nabi pakai qitri? Kerana ulama mengatakan ketika mana zaman Nabi, di antara kain yang cukup value dia mahal, halus buatan dia adalah antaranya kain qitri. Siapa orang perempuan maklum, kain apa hak paling sedap? Kedai mana hak paling banyak kain-kain hak mahal-mahal? Dia kata kedai mana? Hak pertama kedai Gulatis contoh. Kedai mana? Kedai Jekyll contoh. Kain dia semua hak branded semua, hak elok-elok semua. Maka begitulah pada zaman Nabi SAW
Kain qitri di antara kain yang elok, yang cantik. Kemudian baginda salat berjamaah bersama para sahabat. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia kata ulama, Nabi ketika mana sakit pun Nabi sangat mengambil berat soal sembahyang. Sampai orang main cempung ni dia pergi sembahyang. Kan? Yang kedua, nak menunjukkan bahawasanya yang memisahkan kita dengan ibadah sembahyang hanya mati saja. Lagi mu tak mati, mu kena sembahyang. Hatta mu duduk dalam keadaan terjung itu pun kena sembahyang. Tak ada cara nak sembahyang, dia ada cara yang lain. Barangkali tak ada wudu ataupun tak ada air, dia ada kaedah dia. Kalau tak ada air, dia kena tengok dulu, dia kena pastikan, dia kena pergi cari air semampu yang mungkin. Dalam kitab fiqh kata haddul ghaus. Kitab fiqh sebut sekadar kita bercakap tu sampai tang mana suara kita. Kita menyerit sampai tang mana orang dengar suara kita. Itu dia panggil haddul ghaus, jarak dia nak abang itu. Ataupun dia meyakini sangkaan dia saat ni tengok mendung tu barangkali hujan turun. Jadi dia kena tunggu dulu kok hujan turun. Tapi bila mana waktu yang pertama tu dah nak masuk dah, nak hampir sangat masuk waktu asar, lohok nak habis ni, duk ada 5 minit kan, duk tunggu hujan tak turun-turun, maka pada ketika itu dia boleh bertayamum. Kerana apa? Waktu sudah sempit. Tapi memang tak ada apa, dia kata memang tak ada harapan, terik, panas apa semua, kok ni pula padang pasir nak pergi cari taman air, maka tidak memada dah. Bagi dia pergi cari air, dia terus tayamum semayang saja. Terus semayang saja. Tiba-tiba tak ada masuk asar, hujan gerung turun, maka dia wajib berwudu dengan air hujan dan i'adah, ulang balik solat zuhur dia tadi ni selama mana tak masuk asar. Tiba-tiba habis bayang lohok, dia jalan-jalan bang asar, Allahu Akbar, misalam kita kata. Lepas tu hujan turun, mayang lohok sah dah. Tak perlu ulang dah. Hanya wajib dia berwudu untuk solat fardu asar. Ni kita mayang. Tak boleh juga buat ngena. Tak boleh juga mayang hormat waktu. Selama mana yang dia berkehendak dia kena mayang hormat waktu, dia kena mayang hormat waktu. Lepas tu kata dalam seminggu nak kena hormat waktu. Misalnya seminggu hormat waktu. Bila dah sampai pada waktu yang dia boleh sempurnakan benda-benda yang patut dia sempurna, ada kelengkapan berwuduk dan sebagainya, maka dia ulang balik, i'adah balik sembahyang yang dia telah hormat waktu tadi. Ni yang kata sembahyang. Hatta mati pun orang sembahyang kat kita. Ni Nabi ajak kita sampai tahap begitu. Dan dalam hadis ni juga Nabi pakai pakaian yang cantik, menunjukkan Nabi mengambil berat pakaian ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian yang elok-elok. Imam Malik bin Anas tu guru pada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Imam Malik ni bila mana dia nak baca hadis, dia akan pakai satu pakaian suit bacaan hadis. Dia baca hadis baju tu ya. Khusus untuk dia baca hadis saja. Sehingga kan para ulama mengatakan jubah yang dipakai oleh Imam Malik ketika mana majlis bacaan hadis dia dalam Masjid Nabawi dalam Raudhah menjangkau 200 dirham harga dia. Mahal lah 200 dirham. Kalau lah ni dirham apa? 200 setengah pun 1 dirham. Orang kali dengan 200 tengok. Kira ribu lah pakaian dia. Kan? Tapi umat Nabi SAW, dia kata padang pagoda dah. Ada pakai pagoda baca hadis Nabi. Kurang ada. Pakai bagi cantik-cantik, buh minyak wangi dan sebagainya. Ini adab para alim ulama dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه
as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam memakai pakaian baru, baginda akan menyebut namanya seperti serban. Kalau Nabi bukan serban, Nabi kata ni serban. Gamis Nabi akan sebut, atau selendang. Pasal apa Nabi sebut tuan-tuan? Ulama menyatakan nak memudahkan orang yang berkhidmat dengan Nabi tahu nama-nama pakaian yang dipakai oleh Nabi. Contoh anak kita, dia tengok kita pakai kain, barangkali dia tak tahu tu kain. Dia tengok mak dia aku pakai kain, pak dia aku pakai kain. Jadi kita pakai kain, ni masa ayah nak pakai kain plekat misalnya. Jadi kita sebut depan anak kita, dia tahu dah, oh ayahku kalau pakai kain nama dia kain plekat, dia punya corak dia lagu ni. Maklum pakai kain dah, mak nak pakai kain batik. Jadi anak tu dia akan dapat beza. Kalau ayah dia pakai walaupun nama kain, tapi nama dia kain plekat jenis lain. Mak dia minta kain, jadi dia tahu dah mak dia nak kain apa? Kain batik. Maka ini di antara salah satu cara Nabi nak ajak pembantu Nabi dan ahli keluarga Nabi mengenali setiap benda yang diguna pakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara Nabi nak ajak. Tu dia. Kemudian baginda berdoa. Pasal apa Nabi doa? Kerana tanda syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi akan doa tanda syukur. Ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu. Sebagaimana engkau memberikan aku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini, juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untukku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini, juga keburukan sesuatu yang diciptakan untukmu. Ini di antara doa baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi tadi kita sebut Nabi akan baca doa tanda syukur. Yang kedua, ulama mengatakan setiap pakaian yang kita pakai dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada keberkatan pada pakaian tersebut. Dengan syarat pakaian tu mesti menepati syarat-syarat lah. Ni pakai cantik elok, gambar perempuan duk bogel macam ni, berkat macam mana, mesih kan? Jadi pakaian itu mesti pakaian yang sempurna menutup aurat. Daripada hadis ini juga yang dimaksudkan daripada keburukan di sini apa dia? Di antaranya dipelihara kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemuliaan Nabi yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni, dalam doa ni dia, yakni bagi kebaikan yang Allah taala dah tentukan, bagi kebaikan tu kat aku sampai. Dan setiap benda yang buruk yang Allah taala cipta, jauhkan daripada aku wahai Allah. Jadi antara benda yang tak baik, walaupun tak beri mudarat teruk pada kita, tapi menunjukkan benda tu kita ni macam orang biasa. Contoh, Nabi Muhammad tidak pernah kita panggil apa? Nyamuk tak pernah hisap darah Nabi. Kita bantang lepas gelap ya, nyamuk orang langsung paling kain katok habis, kadang-kadang pergi katok hak kawan, duk tak kainnya pam bebo hak kawan. Tu dia. Jadi Nabi tak pernah, darah Nabi nyamuk tiruk tak pernah hinggap. Ni mulia Nabi Muhammad. Dan wajah Nabi hatta seluruh batang tubuh Rasulullah tidak pernah dihinggap oleh lalat. Kita menguak lalat masuk, tak tahu mulut macam parik dah pun, lalat pun masuk. Subhanallah. Nabi lalat tak pernah sentuh. Kerana apa? Nak menunjukkan wangi dan sempurnanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis yang seterusnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ahabbu thiyabi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibrah.
Anas bin Malik menyatakan pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hibarah, iaitu kain hibarah ialah kain yang berasal daripada Yaman dan diperbuat daripada kapah, yakni kain cotton itulah, kain yang lembut yang tidak memberi kesan kepada kulit kita. Kan ada setengah orang dia tak boleh pakai kain biasa-biasa, kulit dia sensitif, dia ada alergi kulit ke apa ke, dia kena pakai kain hak lembut-lembut, kain cotton saja. Kalau pakai kain hak selain cotton, dia jadi merah, dia jadi bintik-bintik, maka di sini boleh tak berpakaian dengan pakaian kapah? Boleh, harus hukum dia. Tapi kalau pakaian daripada sutra tak boleh, haram, hanya untuk orang perempuan sahaja. Walau bagaimanapun, kalau darurah, orang lelaki boleh pakai dengan syarat mendapat pengesahan daripada orang yang sepatutnya. Dia ada penyakit kulit, doktor pakar kulit kata pakcik kena pakai kain sutra. Semua kena pakai kain sutra, kepiah pada sutra, kasut pada sutra. Pasal kulit pakcik ni pelik pada orang. Jadi dia pakai kain sutra. Boleh, tak menjadi masalah. Hadis yang seterusnya, Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu wa ardah berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alaihi hullatun hamra faka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Qala Sufyan araha hibaratan. Abu Juhaifah menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Bila ni Nabi pakai pakaian warna merah ni ketika mana di Mekah, iaitulah sewaktu Nabi melaksanakan ibadah haji, hajjatul wada', haji perpisahan. Di antara sahabat, antaranya Abu Juhaifah, dia tengok ketika mana musim haji tu Nabi pakai pakaian yang berwarna merah. Berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan cahaya memancar daripada kedua-dua betis baginda Nabi Muhammad. Maknanya dia nak habaq Nabi punya pakaian ni tak labuh atas daripada buku lali. Sehingga nampak betih. Kalau berjalan tu nampak betih. Kita kata macam sahabat kita daripada tabligh. Daripada tabligh depa pakai, kita nampak betih depa. Maknanya tak labuh. Taklah singkat sampai ke lutut dan tak labuh sampai ke buku lali. Yang kedua, yang ketiga, nak maklum juga kepada kita, Abu Juhaifah dia buat kiasan bahawasanya aku nampak kilauan cahaya daripada betih Nabi, bahawa dia nak bagi tahu betih Nabi ni putih melepak elok, tak ada daki, tak ada apa, kira cantik sungguh betih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi hajjatul wada' adalah pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi wafat tahun ke-11 pada bulan Rabi'ul Awal. 12 Rabi'ul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi Muhammad, dan 12 Rabi'ul Awal adalah tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi haji bulan apa? Bulan Zulhijjah kan? Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul, lepas 3 bulan tahun baru, maka wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pasal apa diberi nama haji wada', perpisahan? Kerana dalam teks khutbah Nabi Muhammad semua wasiat yang menggambarkan Nabi nak meninggal dah. Maksudnya sahabat dapat faham dah apa hak Nabi nak maklum, hak bagi tahu kat kita ni semua petanda-petanda yang Nabi SAW akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan menyatakan, pada pendapat aku pakaian yang dimaksudkan berwarna merah itu adalah hibarah. Hadis yang seterusnya, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah berkata, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa in kanat jummatuhu latadribu qariban ila mankibayh. Aku melihat, tidak pernah melihat seorang pun manusia yang lebih indah apabila mengenakan pakaian berwarna merah daripada Nabi Muhammad. Al-Bara' kata tak ada orang yang lebih cantik yang pakai baju warna merah melainkan Nabi Muhammad paling sega. Pasal Nabi kulit putih kemerah-merahan. Dan kita sebut sebelum ni, pakaian warna merah ada kala harus, ada kala dia jadi haram. Ada kala jadi haram. Contoh orang perempuan boleh tak pakai baju warna merah? Boleh. Bila warna merah terang, dia duduk dalam rumah dia. Tak apa, dia tarik mata lelaki dia. Ni pinat pasal tani malam pagi tu pakai merah ang. Sampai kawan hak timbang ikan tu silap bagi harga dah kira. Tu dia. Dia ingat terpik like main tak? Rupanya bini batlung tu. Tak boleh menarik pandangan orang, hukum dia haram. Tak boleh tak? Begitu juga minyak wangi kita sebut dah belum ni. Maklum tak boleh pakai kuat sangat minyak wangi maklum kalau keluar rumah. Beda orang hak main salam kita baru sudah. Ni pakai duduk dalam rumah, masjid Padang Cepedak baru dah. Tak keluar lagi, baru duduk dalam rumah. Dalam rumah tu pun dah bau Padang Cepedak dah. Tak boleh. Nabi kata, siapa daripada kalangan orang perempuan umat aku hak pakai minyak wangi, dia lalu di hadapan orang sampai tertarik orang dengan dia, maka dia ni dengan pelacur sama ya. Na'udzubillah. Cantik dah nak main masjid, tapi jadi kot lain pula. Nah. Dan daripada pakaian hak warna merah ni juga haram kita berpakaian dengan pakaian yang merupakan kepercayaan sesuatu kefahaman. Contoh ada, depa sambut Merry Christmas Merry Christmas, lepas tu depa ada pakai apa Santa Claus ke apa menentang apa tau. Maka itu kepercayaan depa. Maka hukum dia tak boleh. Adapun pakai sari itu bukan kepercayaan, tu pakaian adat satu-satu bangsa tak apa, congsam ke apa kan. Tapi kalau dia pakai lagu Sami, dia pergi calik itu satu macamnya, hak tu bukan dia lah. Hak tu adalah pakaian kepercayaan ritual keagamaan ni pak, tak boleh, hukum dia haram. Nak faham ke boleh nah tu. Jadi pakaian adat bangsa kaum tak apa. Tapi kalau pakaian itu menzahirkan simbol benda yang merosakkan akidah ataupun masyhur dengan pakaian ritual pahaman selain dari Islam, maka tak boleh. Hukum dia adalah haram. Macam baik, macam orang pakai baju pada Barcelona, dia datang lambang cross, boleh pakai? Tak boleh pakai. Ustaz pun pakai tak? Jangan. Pasal apa? Ustaz tu fanatik Barcelona. Red Devil ke apa? Red Devil ke Devil ke sebut gina, saya tak tahulah. Setan merah. Ustaz pakai juga. Ustaz gina ni. Jadi tak payah. Beli hak Manchester hak tak ada gambar setan tu. Kalut pakai gambar setan apa? Dia duk ajak orang jumpa pada setan, dia pergi tempek setan dah. Tang dada dia. Lepas tu dia jadi imam lah. Tu syur. Bangkang huruf. Tak boleh nah. Elok daripada benda-benda hak itu. Walaupun kecil lah tu. Tapi benda tu memberi kesan. Ada orang pakai baju kasbah pun ada. Orang Melayu kita baju kasbah. Dia kata saya bukan minum arak ni tak. Tapi saya pakai baju dia pun bagi free. Pakai tak boleh. Kerana pakaian itu dia telah mengiklankan benda yang haram secara kita panggil apa? Secara kambang. Orang tengok kasbah. Tak boleh itu. Pakai baju gambar rokok dan lehil. Dia kata tak ada lagi dah dia kata. Tapi benda-benda yang haram itu tak payah pakai. Pakai gambar singa apa? Gambar singa, gambar kucing. Tak apa, tak ada masalah apa. Lalu ni orang pakai gambar boya apa? Gambar krokodil ke lobster apa menentang apa tau. Kan? Tak apa tu tak dosa. Walaupun gambar singa tu nampak dia punya anu dia tu. Pasal dia menentang. Hak tak boleh kalau pakai gambar di depan tu buah gambar bini orang. Lah ni duk riuh. Pasal apa? Duk riuh Heliza Helmi nikah lah. Hang kalut apa aku suka dia nak nikah dengan apa pun dia kalut. Dia kata perempuannya nak kena nikah dengan orang perempuan comel mata bulat besar pipi mulut apa lembut apa semua kena janggut rebonding. La ilaha illallah. Ni semua kerja bodoh belaka ni. Kan? Dia kalut orang nikah dengan janggut rebonding tak rebonding.
cerita dia tak dapat kat dia tu ya. Orang bodoh lah ni. Tu dia dah. Tak usah duk cara nak rumah tangga orang, rumah tangga kita pun tak tentu lagi. Tu dia dah. Hadis 64 pasal Isya ya dah. Pun tak ada. Pasal tak masuk Isya ya bang. Masuk dah. Kita baca dua hadis itu kita berhenti ya. Baik. Abi Rimthah radhiyallahu anhu. Abi Rimthah. Abi Rimthah radhiyallahu anhu berkata ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam memakai dua helai pakaian daripada kain burdah berwarna hijau. Apa maksud burdah ni? Burdah ni yakni pakaian yang berjahit. Baju lah, pakaian yang berjahit dan Nabi pakai baju warna hijau. Baju yang warna hijau. Dan di antaranya lagi dimaksudkan di sini pakaian hijau tu lah dia ada gelang macam line tu. Line tu pun hijau juga. Barangkali kombinasi hijau tua hijau muda tapi nampak line hijau. Dan pasal apa Nabi suka pakai warna hijau? Kerana pakaian ataupun warna hijau adalah warna yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pakaian warna hijau ini adalah pakaian ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir Qailah bin Makhramah radhiyallahu anha berkata, Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asmalu mulayyatain kanata biza'faranin wa qad naqadathu. Qailah bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Siapa dia Qailah? Qailah ni di antara wanita yang berhijrah. Wanita yang berhijrah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bertemu dengan Nabi. Ni dia di antara orang yang mai duduk dengan Nabi. Dia duduk tempat lain tapi dia mai duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan Qailah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha adalah sahabiah wanita yang menghafaz dan diambil hadis daripada dia. Di antaranya anak murid dia yang ambil hadis daripada dia adalah Abdullah bin Hasan Al-Ambari radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Atau sikit sebanyak tentang Qailah binti Makhramah. Dia adalah sahabat wanita, sahabat daripada kalangan wanita. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai pakaian daripada kain tenun yang sudah usang. Baju Nabi yang usang, maksudnya yang turun kala. Kedua-dua helai pakaian itu dicelup dengan za'faran. Warna pakaian itu mulai luntur. Jadi Qailah binti Makhramah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dia cerita kat kita di sini pakaian Nabi apabila usang Nabi nak bagi naik balik color dia. Kalau kita pakai baju putih pergi rendam pelorong jadi kuning, pakai baju kita kan, dia bukan panggil za'faran tu, dia panggil penayang baju. Dia panggil penayang baju. Kita beli baju cantik malam raya, lepas tu isteri kita nak rendam, esok nak pakai raya ni pergi rendam silap ibu dengan kelorong, selamat jalan. Baju tu selamat raya lagi. Jadinya baju Nabi bukan pasal sambil rendam kelorong, tetapi sambil usang lamanya baju Nabi pakai, tak tukar-tukar. Macam mana Nabi nak bagi naik balik color dia? Nabi rendam dalam za'faran. Anak kita balik sekolah, kita rendam baju dia dengan apa? Dengan nila, naik biru balik elok. Tu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi cantik balik pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Dan di antaranya lagi kalau Nabi masuk perang, pakaian Nabi yang nampak usang Nabi akan celup bagi naik kalau balik. Kerana apa? Kerana dia akan memberi satu gambaran kepada musuh bahawasanya orang yang mai dekat depa nak perang ni bukan orang hak lekeh-lekeh mo. Baju depa pun tengok cengih dah tu macam dah. Ni di antara psikologi yang diguna pakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Daripada hadis ini juga para sahabat, para ulama mengatakan bahawasanya harus bagi kita mencantikkan semula pakaian kita yang dah usang. Maknanya kalau baju kita tu tak apa nak color elok dah, kita boleh guna dengan cara yang lain untuk bagi cantik boleh. Bagi cantik dia rendam apa dia nila ke ataupun baju kita tu jenis keras ke lama tak pakai kita pergi rendam bagi lembut softener ke apa ke, maka harus selama mana tidak bercampur dengan benda-benda yang ada unsur syubhat dan juga unsur yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Sambung bulan depan hadis 66 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.